أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung. Semalam dah habis kan? Semalam kita bincang pasal badal. So badal, lepas tu kita masuk zarful zaman sikit. Zarful zaman daripada badal ke zarful zaman. Lepas tu apa nama harful jar li. Harful jar li. Okey. Untuk possession, kalau kita kata li Muhammad, maknanya milik Muhammad ataupun for Muhammad. Tapi kalau ada benda yang kita nak cakap tu macam hadzal kitab li Aisyah, li Muhammad, li Musa, maknanya milik lah, milik. Li ni banyak kita pun biasa dengar, lillahi, alhamdulillahi, lillahi samawati wa ma fil ard. Okey. So lepas tu kita tengok aku zarful zaman, adverb of time, adverb of place, zarful zaman, zarful makan. Behind. Yang mustashfa semalam tu kan, lupa nak beritahu, dia punya root word dia mustashfa, root word dia syifa. Syafa, yashfi, syifa, nampak? Dia bukan perkataan asing, dia memang perkataan Arab, syifa. So syifa ni dia punya root word dia sin, shin, shi dengan fa, huruf sin, huruf fa dengan huruf ya. Itu root dia, word dia. Jadi bila huruf ya ni involve dalam apa nama, dalam perkataan, dalam verb, dalam perkataan root word dia, dia akan ada perubahan lah. So yang ni bila ending dia pakai alif maksurah. Alif maksurah ni sebut dia alif syifa. Lagi satu, yang satu family dengan dia bana ya, bina, bana macam surah Asy-Syam tu, macam mana langit dibina, wasyamsi waduhaha. Lepas tu bila sampai wassama'i wama banaha, nanti kita faham lah syifa, asal root word dia syifa. Okey, yang ni ada apa-apa yang perlu di clarify yang malam tadi? Okey, dah apa. Yang penting kita faham badal punya structure. Badal punya structure, dia datang dengan marfu', dia dalam kumpulan mubtada'. Dia dalam kumpulan mubtada'. So badal lah, dia dalam kumpulan mubtada' lah. Dia boleh gantikan mubtada'. Kalau kita macam kita deletekan mubtada' tu, tutup mubtada' tu, macam ni contoh yang nombor 6 tu, latihan semalam tu, Hazal muhandisu. Hazal muhandisu. Kalau kita tutupkan hazal, kita ambil muhandisu min Amerika, pun jadi ayat yang lengkap lah. Sebab hazal ni pun point kepada al-muhandisu. Tu badal lah, substitute. Dalam English punya translation grammar ni agak confusing sikit lah sebab dia kata substitute. Tapi itulah yang the best yang dia come up dengan untuk badal ni. Jadi hazal muhandisu, kita boleh kata al-muhandisu min Amerika, kita boleh kata haza, maknanya haza rojul lah. Haza point to still pointing to al-muhandis tersebut.
Okay, so dia punya pattern ini antara salah satu daripada bentuk-bentuk badal. Dia ada banyak, ada lain-lain bentuk. So dia punya pointer dia ismu isyarah. Lepas ismu isyarah tu datang apa nama isim yang marfu', isim yang ma'rifah, yang definite, definite. Lepas tu dia dalam marfu' dengan dhammah. Jadi ini dia pointer dia badal. That is the key point lah untuk badal semalam. Roful zaman, roful ini roful makan. Nanti kita akan jumpa lagi dan lagi dan lagi. So tak payah risau dia. Lepas tu yang semalam itulah dia punya key point. Lepas tu lagi satu li, li. Yang sini digunakan untuk sebagai menunjukkan possession, pemilikan. Li Muhammad, li Hamidun. Maknanya kalau kita kata satu barang tu li Musa, maknanya barang tu milik Musa. Dalam konteks yang latihan yang kita buat semalam. Ni macam nak cepat dia. Sebab dah masuk bab baru Jadi okey, bab baru. Darsul Tasi'. Bab 9. Saiful pun dah sampai. Assalamualaikum, Saiful. Diam-diam. Okey. Suara tak dengar sangat. Okey, kita sambung bab 9 bab 9, pelajaran ke-9 Ad-Darsul Tasi'. Okey, dia ada dua bahagian. Satu bahagian ni alif. Bahagian alif. Yang ni baca dululah. Sebab sekarang ni, daripada tak boleh baca kepada boleh baca tanpa tanpa baris lah. Okey je, boleh baca sekali lalu. Sebab ini dah faham dah. Ya? Okey. Man hadza ar-rajulu, man hadza ar-rajulu. Okey. Tak nak baca macam tu pun boleh juga. Kalau sepayah kita baca man hadza ar-rajulu ataupun ar-rajul. Bolehlah wakaf. Janji kita tahu yang ini dalam bentuk marfu'. Ada dhammah, baris dhammah kat alam ni. Kalau kita wakafkan man hadzal rajul, kita sendiri tahu yang ini baris dhammah. So okeylah. Alright. Lepas tu ini pertanyaan dia tanya siapa lelaki ni? Wa Abbasun. Jadi pertanyaan siapa lelaki ini? Apa nama jawapan dia? Dia he is Abbas. Kalau kita kena tambah adalah untuk grammar betul kan. Dia Abbas boleh juga kan. Dia Abbas tak adalah ialah apa semua. Okey. So dia Abbas. Wa Abbas. Tengok dia punya structure. Tengok dia punya structure huwa ni definite. Definite sebab dia dhamir. Lepas tu Abbas pun definite juga. So definite dalam bentuk macam ni memang boleh jadi ayat lah. Memang boleh jadi ayat lah. Kita biasa dulu macam hazal kitabun definite dengan ismu isyarah. Kitabun ada tanwin, maknanya dia nakirah. Nakirah dia kata indefinite. Itu khabar kepada hazal tu nakirah. Khabar dia nakirah. Okey, sekarang kita jumpa structure ayat yang macam ni. Definite dengan ganti nama. Jadi huwa Abbasun. Mubtada khabar. Okey. Compare dengan dulu mula-mula kita jumpa hazal baitun, hazal kitabun. Ini
huwa Abbasun. Kalau hadza kitabun, yang khabar dia nakirah dengan tanwin. Yang ni pun ada tanwin juga, tapi sebab dia nama khas, open name, nama orang, dia dalam kategori definite, kategori makrifah. Okey, lepas tu ada explanation lagi. Abbasun tajirun. Maknanya Abbas is a merchant. So tajirun ni dalam bentuk nakirah. Tajirun dalam bentuk nakirah. So ini mubtada untuk Abbas, subjek dia Abbas. Abbas tu apa? Abbas tu tajirun. Khabar kepada Abbas tajirun. Okey, tu cara nak tengok struktur ayat dalam grammar. Mula-mula je ni, bila kita dah lancar dah baca, kita dah tak fikirlah mubtada, khabar apa semua, kita kenal automatically lah. For now kita kena analyse lah. Alright. Okay, so sambung lagi cerita dia. Waniyun. Okay. Sekarang ada 3 perkataan. Dia bawa masuk 3 perkataan untuk kita. 3 perkataan macam ni. Waniyun maknanya kaya. Okay, sedia nak explain. Ini mubtada. Subject of the sentence is Abbas. Mubtada dia. Abbas. Abbas is a merchant. Merchant yang macam mana? Tajirun ni nakirah sebab dia khabar. Lepas tu dia bawa lagi satu perkataan. Ini adjektif. Ini adjektif. Sifat kepada Abbas tu macam mana? Tajir yang macam mana? Okey, so sifat ni sifat kepada tajirun. Sebab dia dalam kolom khabar. Dalam bahagian khabar sekarang ni. So mubtada dah habis dah. Abbas is, bila Abbas is tu bahagian mubtada dah habis dah. Bahagian subjek predikat dia putus kat situ. Dia separate dekat is tu. Jadi Abbas is a sebab dia nakirah. Okay, English dia terbalik ya. A rich, a wealthy merchant. So English dia terbalik lah dengan apa nama Arab ni. So dia translate, dia pakai adjektif dulu, dia letak depan noun. Okay, yang ni bahasa Arab dia letakkan isimnya dulu, lepas tu baru dia letak apa nama adjektif. Dua-dua ni dalam kategori isim. Dalam dua-dua ni dalam kategori isim. Dalam yang kita panggil isim tu, fi'il dengan jar tu hanya untuk dalam nahu dia, dalam grammar dia. Istilah tu dalam grammar. Lepas tu yang ni kita tahu dia adjektif. English dia bagi nama barulah. Arab pun ada juga. So Arab bagi nama dia ni na'tun. Nun, ain, nun. Dia nun, ain, ta, na'tun. Jadi ini konsep baru. So adjektif dia kena macam mana? Adjektif dia mesti follow. Dia mesti follow whatever apa nama sifat, apa bentuk, apa dia punya isim yang disifatkan tu. Okey, Okey. Jadi apa ya? Tulis. Okey. So sini kita ada struktur baru kita jumpa. Sebelum ni kita tak jumpa dia. Tak jumpa lagi. Abbas. Okey. Abbas ni mubtada. So, okay, what about news about Abbas? Abbas is a, ada a kat sini, English letak is a sebab dia perkataan isim Arab ni dia nakirah. Okay. Tajirun. Ini walaupun dia tak letak apa ni, walaupun dia tak letak apa nama tanwin ni, okay, kita dah tahu baca dah.
Lepas tu yang dia punya adjektif dia pun akan follow. Nakirah nombor satu. Okay, nakirah dengan nakirah. Lepas tu lagi apa? Tengok sini senang sikit. Okay, nakirah dengan nakirah. Lagi ghaniyun. Ghaniyun. Ada syaddah. Ghaniyun. Okay. So ni tengok dua perkataan ni. Nakirah dengan nakirah. Abbas ni seorang kan. Jadi dia pakai yang singular dengan singular. Dengan singular. Tanwin. Ada tanwin dengan ada tanwin. Nakirah maknanya ada tanwin lah. Tak ada dua-dua, tak ada. Tak dua ni, dua-dua tak ada alif lam. Abbas ni lelaki. Muzakkar. So ini pun dalam bentuk muzakkar juga. So 3 dah. Kan? Okay. Singular. Singular. Dalam bentuk muzakkar. Dalam bentuk tanwin. Ada tanwin. So dia punya sifat yang dia kena match. Dia ada 4 sifat ni. Nanti yang kita nak kena analyze nanti. 4 sifat ni yang kena match. Kalau sebelah Abbas ni tukar kepada Fatimah ni, kan? Fatimah, semua ni berubah. Tajir kena ambil. Tajiratun. Ghaniyatun. Nampak? Kan? Faham kan? Semuanya kena berubah. Okey. Katalah ada perkataan yang lain semua sini. Sini jadi ada al. Yang ini pun kena ada alif, ada al lah. Macam kita jumpa tu, al-kalimatu al-jadidatu. Mana al-jadidatu tu adjektif kepada kalimah. Faham? Tu dia. Abbasun. Kalau nak letak alif lam lah, sebab dalam konteks ni dia nakirah, sebab dia khabar mufrad ni sekarang dah jadi 2 perkataan. Kalau setakat ni Abbas is a merchant. Okey, sekarang tambah apa sifat kepada merchant tu macam mana? Abbas tajirun ghaniyun. Dapat okey, faham? Okey, so daripada kita belajar 2 perkataan dengan khabar dia, khabar sebelah ni dia panggil khabar mufrad single. Okey, sekarang ni dah tambah lagi satu. So dari satu, sekarang tambah lagi satu. So kita dah jumpa khabar yang ada 2 perkataan. Kita jumpa dulu khabar yang lebih pada satu, tapi dia dalam jar wa majrur. Jar wa majrur ni dia independent of each other. Kalau macam kata-kata fi al-baiti, fil baiti, kita buang fi. Jadi al-baiti tu dah kena tukar baris balik. Dia tak boleh buang. Kalau kita letak fi saja, tak ada apa-apa makna. Fi saja, fi apa benda. Jadi fil baiti. Yang tu 2 perkataan juga harful jar. Tapi yang ni 2 perkataan yang independen. Tajirun. Kita buang tajirun pun, kita boleh kata Abbasun ghaniyun. Jadi Abbas is rich. Jadi ghaniyun ni dah jadi isim khabar. 2. So dua-dua ni walaupun adjektif, dalam Arab dia define sebagai isim juga. Cuma dia bagi nama lah. Dia bagi nama ini, dia ada dalam Arif Madinah, dalam nota slide. Dia bagi nama nun ain ta, na'tun. Ni na'tun. Dia bagi nama na'tun. Masuk makhraj ain, lepas tu tekan betul-betul ain tu. Lepas tu pergi ke makhraj
Makhraj ta. Masuk kepada ta tapi jangan bunyikan ta. Nak, 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 nak. Itu yang ada orang sebut sampai kalau tekan sangat jadi nak, nak, nak. Jadi nak, nak tun. Ini dia. Nak tun. Okay. So bila kita buang tajir kan, dia tak ada nak lah kat sini lagi. Tak ada adjektif lagi kat sini. Dia Abbasun is rich. Apa? Okay. So adjektif ni memang banyak lah. Sebab adjektif ni lah yang menceriakan ayat dalam ayat Quran pun. Mana-mana ayat sembang ke apa semua, adjektif ni yang definekan ayat tu macam mana. Okay, so next sentence. Cuba. Hamidun. Okay, mudarrisun is khabar so dia nakirah. Khabar mufrad ni dia nakirah. Hamidun is, Hamid is a mudarris. Mudarris ni guru guru sekolah asalnya. Ada yang panggil muallim, ada yang panggil ustaz kan, ada yang panggil mudarris. Ada yang panggil muallim. Muallim maknanya orang yang berilmu. Muallim yang pun. Jadi okey. So kita dapat lagi satu nak nak ni adjektif dia jadi. So tengok mudarrisun jadidun. Maknanya translation dia a new teacher. Jadi Hamid is a new teacher. Dua-dua kena ni. A new teacher. Okay. Yang tadi tajirun ghaniyun. A rich merchant. Okay. So mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Okay. Apa berlaku kalau Hamid tak ada? Boleh. Itu sebab huwa tu dah ada mubtada dia. Huwa tu pun definite. Jadi dia boleh ambil ayatnya. Cuba kita tengok apa nama ni. Sekarang kita tengok tadi kita kata Hamidun. Hamidun. Okey, Hamidun ada tanwin. Tapi dia makrifah dengan sebab dia proper name. Dia nama khas. Okey, madrasah, madrasun, mudarrisun. Mudarrisun. Okey, mudarrisun. Mudarrisun. Okey. Jadidun. Jadidun. Okey. Kalau ini mubtada, khabar, ini nak adjektif nak kepada khabar dan dia isim. Dia isim kenapa? Sebab kalau kita buang mudarrisun pun kita boleh kata Hamidun jadidun. Hamid is new. Is new apa? Dia macam bagi jawapan lah, tapi new apa tu, new student ke apa semua tu another way lah. Okay? Tapi dia akan nampak seperti ayat yang complete lah. Ada mubtada, ada khabar. Tapi kalau khabar ni tak ada, this is not a word lah. It is a phrase. Maknanya translation dia a new teacher. Kalau nak translate ni a new teacher. A new teacher. Dia ayat dia tak complete lagi lah. Sebab dia tak ada mubtada. Nak jadi mubtada dia kena ada makrifah. Kalau kita makrifahkan ni, nampak? Jadi al-mudarrisu ini jadi the teacher is new.
Jadi the teacher is new. Is ada kat sini. The teacher is the teacher is new. Nampak? Bukan the teacher is a new. Tak. So kalau nak kita tak tahu kat sini. Kita tak tahu dia. Kalau nak kita tak tahu Dia adjective kita tak tahu Jadi the teacher is new. Faham? Dapat? Beza antara isim yang biasa macam kitabun, kitabun, apa nama, baitun, masjidun dengan adjektif. Dengan adjektif kita tak tahu kita tak boleh tahu jadi broken lah. Jadi the teacher is new, kan, al-mudarrisu. Balik pada tadi. Hamidun mubtada, mudarrisun jadidun. Mudarrisun is a khabar, jadidun dia punya adjektif, dia punya nak. Okey, dapat absorb yang ni. Okey, caranya tunjukkan kita faham. Kalau kita Hamidun ni tak ada, jadi mudarrisun jadidun. Kalau mudarrisun jadidun ni kita nak jadikan ayat yang lengkap, maknanya dia kena ada mubtada. Mubtada mesti definite. Kita bagi alif lam dekat mudarris. Jadi mudarris translation dia the teacher. Mudarrisun jadidun translation dia bukan mudarris the teacher is a new. Tak boleh jadilah is a new, tak boleh. So dia mudarrisun, the teacher is new. So is new, so adjektif kita tak payah tahu untuk translation. Kalau bahasa Melayu dia jadi itu yang payah sikit sebab tak ada definite artikel untuk bahasa Melayu. Jadi guru tersebut guru kena tambahlah itu ke ini ke. Guru baru. Guru baru. Dia kita memang ini pun Arab pun ada dua nama ni. Satu nak dalam grammar, lagi satu sifat. Sifat pun betul juga. Kita boleh kata jadi ni sifat kepada mudarris. Dia pakai dua istilah ni. Nak dengan sifat. Alright, so dah belajar dulu, ulang balik. So kita tak lupa. Tufahun. Ini buah apple Tufahun, buah apple. Dia tak ada lazizatun. Lazizatun. Okey, bahasa Melayu ambil perkataan ni jadi lazat. Boleh relate. Perkataan lazat dalam bahasa Melayu ambil daripada sinilah. Kan, makna dia sama. Sedap. Okey. At-tufahu. Okey. Fakihatun, buah. Buah. Jadi apple. Okey. Fakihatun tu khabar. Jadi lazizatun tu sifat kepada fakihatun. Jadi the apple, tadi dia cakap this is an apple kan. This is an apple. The apple is a delicious fruit. Boleh? Kan, buah yang lazat. Apa dia? Macam mana? At-tufahu. Okey. Kalau rasa ni kita okey. Ni al-tu ta ni baris dhamma.
tufahu, tufahu. Tufahu, at-tufahu. Ini khabar. Dan ini mubtada. Ya, mubtada. Sebab dia marfu'. Marfu' sebab dia ada alif lam, dia makrifah dengan marfu'. Jadi dia mubtada. Lagipun dia duduk dekat mula-mula perkataan. Okey. English akan separate sini. Dia letak is kat sini. Yang mana pun dia letak is kat situ. So, fakihatun. 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 Ini maknanya fruit. Okay. Fruit. Okay. And then, fruit ni adjektif dia. Ini datang lazizah. Lazizatun. Okey, lazizatun. Okey. Fakihatun ni dengan lazizatun dia match sebab dia muannas. Okey. So jadi at-tufah. At-tufah ni dia pakai adjektif yang muannas walaupun dia tak ada ta marbuta. Sebelum ni nampak dia perasan tak? Dia tanya ma haza. Lepas tu jawapan dia haza tufahun. Maknanya tufah tu muzakkar. Betul? Kan? Tapi dia punya description dia dalam bentuk muannas. Fakihatun lazizatun. Okey, dia punya main reason sekarang ni sebab fakihatun lah muannas. Kan? And then next thing is dia tufah ni dia ghairi aqal. Ghairi aqil. Benda-benda yang tak ada akal. Benda-benda lah. Okay, dia dalam masuk golongan ni, ini pattern ayat dia untuk ghairi aqil. Dapat? Banyak benda yang nombor satu, sifat. Kita pakai perkataan sifat lah sebab nak ni nak sebut susah. Okay, nak ataupun sifat, sifat. Sifat. Okay. Dia kena match. Dia kena match empat benda isim untuk isim dia. Dia kena match empat isim dia. Ada empat dalam isim tu dia kena match. Okey, suara slow. Boleh lah, boleh dengar, betul lah tu. At-tufah, at-tufahu, fakihatun lazizun. Okey. So, kena perhatikan. Banyak benda nak perhatikan lah. Kita baru belajar ni. Banyak benda nak perhatikan lah. Okey. Kalau kita peka, okey, nombor satu, tufahu ni dia muzakkar. Muzakkar, tapi sifat dia jadi muannas. Apa sifat dia muannas? Sebab fakihah. Fakihah tu ghairi aqal lah. Fakihatun. Jadi ini sebab dia ghairi aqil, tak ada akal, so ini pattern dia. Okay. Nanti kita jumpa lagi contoh yang kita boleh fikir. Ponder tengok. Okay. So part ni faham? Dia start dengan haza tufahun, maknanya ini muzakkar, tapi description untuk muzakkar, khabar kepada muzakkar ni jadi muannas. Dan adjektif dia pun menjadi muannas. So dua pair ni dia memang kena match lah. Nakirah. Okey, singular. Lagi dengan ada tanwin tadi, nakirah. Lepas tu bilangan, satu. Lepas tu gender, muannas. Okey, ada 4
yang kita kena ni. Dalam Arif Madinah tu dia memang ada explain. Nanti kita tengok. Okey, sekarang soalan tengok hal kedua ni. Dia tanya apa? Mazalika. Mazalika. Okay, sekarang ni lah yang lil ba'id. Yang ba'id pula. Mazalika. Zalika. Usfur. Usfur. Okey, usfur ni burung ciak rumah tu. Burung ciak. Yang kecil-kecil tu. Usfur. Usfur ni burung ciak rumah. Burung ciak kita panggil burung ciak. English panggil apa? English panggil apa dia? Sparrow. Bukan sparrow. Usfur ni burung kecil-kecil tu lah. Okey. Ni ada explain bawah dia. Al-usfuru ta'irun saghirun. Maknanya burung yang kecil. Itu translation dalam bahasa Melayu. Burung yang kecil. Dapat? Burung kecil. Saghir. Jadi the sparrow. Sparrow kan? Burung ciak. Al-usfuru ta'irun saghirun. Dapat? Okey, yang tadi yang tadi tufahu pergi muannas. Okey, ini pun tak ada akal juga kan? Okey, sebab ta'irun, bukan sebab tak ada akal lah. Ini sebab apa ni? Dia punya isim dia. Isim kat sini, bukan sebab sini. Bukan sebab sini, sebab sini. Yang jadi muzakkar dengan muzakkar. So nak dia pun follow muzakkar. Nakirah. Lepas tu lagi apa? Bilangan dia, bilangan satu, ini pun satu juga bilangan dia. Okey, so muzakkar, majrur, mufrad, muzakkar, majrur, mufrad. Apa pula lagi satu? Okey, boleh dapat dia tengok dalam khabar, bahagian khabar ni saja. Dia tak ada efek pergi ke sebelah sini. Walaupun ini ghairu akal juga, dia masih guna muzakkar. Okey, so ayat yang bawah ni. Ini bagi semangat. Al-Arabiyyatu. Arabiyyatu. Arabiyyatu. Ayat tu ada syaddah. Lughah bahasa sahlatun, senang, mudah. Sahlatun. Lughatun sahlatun. Right? Jadi the Arabic dia tak ada the lah sebab dia proper noun ni. Arabic is a easy language. Lughatun tu language. Dapat? Dapat? Easy. Easy lah. Betul lah. Innahu haq. Okey, al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Okey, lagi sekali. Nak wa man'ud, sifat ataupun dia punya mausuf. Sifat dia jamil. Jamilatun. Lughatun jamilatun. Dapat? Faham? Bahasa yang cantik. A beautiful language.
Okey. Okey, jom. Dapat Okey, ni baca ni. Tak ada orang dengar lah. Tak apalah ni. Suara slow sangat. Hmm. Tak dengar saya pun. Tak apa-apa. Boleh ah. Okey. So mujtahidun. Okey. Mu hmm. Kaslanu. Okey. So ada banyak yang berlaku Nombor satu ni yang bila dah kita kenal sini. So yang ni semuanya involve muzakkar Ammarun. Okey, Ammarun. Zakar. Mufrad. Okey. Okey, so dia talibun. Kita dah kenal talibun. Student. Jadi kita baca talibun Mujtahidun. Sifat dia kena follow lah. Ada tanwin. Seorang. Muzakkar. Okey. Mujtahidun ni maknanya rajin lah, hard working. Mujtahidun. Jadi perkataan jihad, jahada, apa lagi satu mujtahidun, jihad, apa mujahidin, datang daripada root word. Datang daripada root word yang sama. Mujtahidun maknanya hard working ataupun rajin lah. Okey. Jahada, dia punya root word dia jimhadal, jahada, jihad. Jadi siapa yang jihad maknanya yang rajin lah. Yang kerja kuat. Mujtahidun, kerja kuat, lagi rajin. Okey. So yang kaslanu ni opposite, sifat yang opposite kepada mujtahidun. Kalau kaslanu ni opposite sifat yang opposite kepada mujtahidun. Jadi kalau kaslanu dia kita translate sebagai malas lah. Kalau dia pakai mujtahidun tu rajin, hard working. Ni kaslanu ni malas lah. Kan? Okey, itu lagi satu point. Dah lah dia memang opposite daripada segi makna. Daripada segi form dia pun opposite. Dia tak ada tanwin. Dia tak boleh pakai tanwin. Okey? Nanti kita kenal lagi. Dia punya family ni, dia punya pattern yang ending dengan alif nun. Alif nun. Jadi kaslanu. Dia tak perlu alif lam nak hilang tanwin dia. Dia memang tak boleh pakai tanwin. So yang kataan yang tak boleh pakai tanwin ni, dia special lah. Macam kita jumpa Fatimatu, Zainabu, yang tu tak ada tanwin. Tapi ini untuk sifat. Kaslanu. Dia punya pattern, dia punya ujung dia ada alif nun. Jadi walaupun dia nakirah, dia tak ada tanwin. Itu je. The point ni. Mahmud talibun kaslanu. Kaslan maknanya malas. Okey. Simpan dulu, nanti kita analyze balik dia. Ni man anta. Siapa kamu? Ni boleh gunalah. Ni aje. Orang datang rumah tanya man anta. Kan? Boleh pakailah. Kan? Kita tanya ma haza, ma huwa, ni man anta. Okay, man huwa. Man anta. Siapa kamu? Who are you? Jadi bila tanya anta, jawapan dia, orang yang jawab kena pakai dia punya ganti nama.
Ganti nama. Saya, Ana. Ana talibun. Saya pelajar. I am a student. I am a student. Jadi ana dia tu mubtada. Ana mubtada. Jadi talibun tu khabar. Khabar mufrad dia always nakirah, always marfu'. Nakirah marfu'. Sama pattern dengan hadza kitabun, hadza masjidun, zalika apa ni, tapi ini dengan ganti nama ana. Sama kita jumpa tadi, mula-mula tadi apa huwa. Huwa Abbasun, dia Abbas. Sekarang dia yang ganti nama ana. Ana talibun. I am a student. Okey, apa tu ada soalan lagi ni? Nak gunakan apa yang pelajaran ni dia yang dah belajar. Okey. Okey, so dua ni cuba tengok. Dua ni cuba tengok. Dia punya alif yang start ana dengan anta, alif yang dipakai bentuk dia sama. Ana dengan anta. Ni ana, ni alif ni dalam perkataan ana. Bukan dalam untuk kalau dia tak separate. Ini ni kan. Ni untuk pertanyaan. Bentuk dia sama. Bila kita kenal baru kita baca. Kita boleh baca. Kalau tidak kita baca adakah tak tahulah kan. Tak boleh macam tu lah. Okay. So sekarang dah tahu ni. Ini ana talibun. Yang ini anta. Ini harfu istifham dipanggil untuk pertanyaan. Jadi anta. Anta. Sebab bentuk dia sama. Ana dengan alif hamzah. Alif yang hamzah tu qata' adalah ana dengan dalam gabungan dengan anta ni sama. Bentuk dia sama. Kalau tahu bacalah. Sebutan dia sama. Sama. Dua-dua sama. Semua baris fathah atas ana. Yang ni pun anta. Cuma yang ni ada dua perkataan lah. Anta. Anta. Okay. Pattern bahasa Arab kalau harf ni dia satu huruf saja, dia akan sambungkan kepada perkataan yang selepasnya. Macam kita tulis wa tu akan sambung dengan perkataan yang isim yang selepas dia rapat. Dia bagi rapat. Jadi anta. Adakah kamu? Adakah kamu? Okey. Okey, yang ni nak wan man'un ataupun sifat dengan dia punya mausuf dia. Sifat dengan benda yang dia sifatkan. Sifat dengan wa mausuf. Jadi talibun ni mausuf jadi idun. Adjektif dengan dia punya isim dia. Dia tanya adakah kamu pelajar baru? Adakah kamu pelajar baru? Dia punya translation lah. Are you a new student? Are you a new student? Jadi siapa nama ni? Talib. Talib ni pun jawab na'am. Na'am. Ana talibun jadidun. Okay, jawapan dia. Okay, mubtada. Khabar. Ini adjektif nak kepada apa ni khabar tu. So khabar dia dalam bentuk nak wa man'un ataupun sifah wa mausuf. Dapat ni banyak nak hadam lah ni. Sebab konsep dia konsep baru adjektif dengan dia punya noun. Buka Eric Note. Eric Note ni AJ ada print tak?
Yang note Eric tu ada print tak? Ada kan? Yang tu boleh refer. Aku tak buka tadi. Nak wa man'ud. Ni dah habis dah. Ni dah faham dah. Majrur ke dah faham. Dhamir munfasil ni dah hafal InsyaAllah. Okey, mudhaf. Okey. Mudhaf ilaih bentuk dia macam ni. Okey. Satu ini bentuk mudhaf ilaih. Bentuk sifat dengan ni pun dia ada law dia sendiri. Sekejap. Okey, dah dah habis malam. Ni nak adjektif. Na'tun, na'at. Besar lah kita. Okey. Baitun jadi idun. Kalau ini kita tulis macam ni, baitun jadi idun. Is a phrase lah, bukan dia ayat yang penuh. Sebab baitun dia nakirah. Dia tak boleh jadi mubtada, tak boleh jadi subjek. Nak jadikan dia subjek kena tahu alif lam. Jadi al-baitu jadi dun, jadi translation dia jadi the house is new. Nampak Okey, dia pakai dua. Dia pakai na'tun. Kita boleh panggil dia sifah juga, sifah sebab kita yang ni lebih dekat sikit dengan bahasa Malaysia. Sifah, sifat, adjektif, na'tun ataupun sifatun. Okey, yang sebelah sini bila sini na'tun, yang ni jadi man'ud. Man'ud atau mausuf. Man'ud atau mausuf. Ini istilah grammar lah. Nak lupa tak apa, tapi konsep dia kita boleh ingat. Konsep dia kita kena ingat. Ni dua adjektif dia kena match. Kena match dengan dia punya mausuf. Kena match dengan dia punya man'ud. Okey. Tengok. Yang ni yang the four things. Ini yang nak kena faham betul-betul. Okay? Yang ni nak kena faham betul-betul. Apa nama? Okay? Agreement ni. 4 benda ni. So isim dia tak boleh lari daripada dia ada gender. Dia tak boleh lari daripada ni nombor 2 ni indefinite definite ni. Dia mesti ada case dan dia mesti ada bilangan dia. So semua isim ambil isim mana-mana pun kita tengok gender dia apa. Sama ada dia definite atau indefinite dalam ayat. Case dia apa dalam ayat. Lepas tu bilangan dia. So Arab ada macam English ada singular plural. So Arab ada singular plural tambah lagi satu dual lah. Yang dua dia punya sebut lain jadi eja pun lain lah. Dapat? So this is the concept lah. Yang ni lagi satu kena hafal. Kena ingat lah. Dia punya 4 benda ni. 4 apa nama sifat ada sifat apa? 4 kata apa 4 sifat lah yang isim ada. Yang mesti ada. Okay? Macam sini this is a small boy. Haza ni Haza ni dia isim. So dia ada gender dia. Muzakkar. Dia ada form dia definite. Dia ada case dia. Yang ni case dia marfu'. Dia marfu'. Dia dengan sendirinya marfu' lah. By default dia marfu'. Okey. Lepas tu dia untuk singular je. Kalau plural tak boleh pakai haza lagi. Nanti kita akan jumpa. Okay. For now haza diguna untuk singular. So katanya singular waladun. Ini apa dia? Muzakkar. Yang ni indefinite sebab dia khabar. Dia punya case dia ni macam baris atas bawah ada 3 je lah. Baris fathah, dhammah, kasrah.
Ni baris. Kes ni maknanya baris. Baris. So kalau baris dhammah kita panggil marfu', baris fathah kita panggil mansub, baris kasrah kita panggil jar, majrur. So tiga ni, kes ni ada tiga. Kes ni ada tiga. Fathah, dhammah, kasrah, mansub, marfu' dengan mansub. Ini istilah grammar. Lupa pun tak apa benda ni. Tapi dia punya konsep dia kena ingat lah. Okay, dengan number. Number dia, berapa bilangan dia. Sama ada singular ataupun ada dua, kena guna form yang dua. Ejaan dalam dua, sebutan pun dalam dua. Lepas tu jamak. Jamak yang tu kita akan jumpa lah. Tapi untuk pengenalan, untuk kenal isim, dia ada 4 benda ni. Dia kena pakai 4 benda ni. Okey, ini contoh dia. Okey. So sebelah sini, this is a small boy. Dia kata haza waladun saghirun. Okey, waladun ni dia akan guna saghirun. Waladun ni man'un na'tun ataupun sifat dia ni sifat, ini mausuf. Okey, sini nota ni dia pakai man'un dengan na' wa man'un. Okey, sebelah sini untuk muannas. Untuk muannas pakai muannas punya form hadhi ismu isyarah, hadhi lil qarib. So baitun saghiratun. Dia guna baitun ni dia tak ada ta marbutah. Tapi kita tahu dia dalam bentuk dia adalah muannas. Jadi kena bawa sifat yang muannas juga. Ada ta marbutah, saghiratun. Jadi saghirun untuk lelaki, muzakkar, saghiratun untuk muannas. Okey, dapat macam mana apa jadi? Okey. Okey, lepas tu explanation okay. Ini contoh lah, di advance sikit. Contoh ni, slide ni advance sikit lah. Kita belum sampai lagi. Tapi sekarang ni kita dah sampai lah. Macam Bilalun. Okay, yang ni memang definite lah. Sebab dia nama orang. Bilalun walaupun dia ada tanwin. Mudarrisun jadidun. Ini dalam bentuk nakirah. Okay, katakanlah. Tadi macam AJ nak cuba tukarkan dia jadi makrifah. Okay, ni. Al-mudarris, mudarrisu jadidu. Okey. Yang maknanya the new teacher. The new teacher. The new teacher is Phil Fasley. Nampak dia punya perubahan bentuk dia. Okey. Kalau yang atas ni, the boy ni, jadi al-waladu as-saghirun. Kena tahu alam. Al-waladu as-saghirun. Kalau sini, the small girl, al-baitu as-saghirah. As-saghiratu. Untuk matchkan. Nak. Kena ada. Kena ni. Kalau dia punya man'ud, dia berubah aja. Dia punya adjektif dia kena follow. Kena follow everything. Okey, tengok. By case case ni, itulah. Fathah, dhammah, kasrah. Kita tengok sini, hadza baitun jadidun. Khabar dia nakirah. Dia punya sifat pun kena pakai yang nakirah. Match nakirah. Baitun ni dia muzakkar. Baitun ni dia nakirah. Baris dhammah. Lepas tu singular. Okay. Tengok sebelah sini, bila dia berubah baris. So baris dia pun kena match. Baitin jadidin. Fi baitin jadidin. Dia punya makna tetap sama. Baris bawah, baris atas, baris ni makna dia sama. Baitin jadidin. Jadidin. Fi baitin jadidin. Ni kalau kita cakap macam biasa, kita kata fi baitin jadid. Fi baitin jadid. Fi baitin jadid.
fi baitin jadidin. Ana fi baitin jadidin. Rumah baru. Ya? Di dalam rumah baru. I'm in a new house. Okay, number. So far kita dealing dengan singular dulu. Kita belum masuk. Kita belum masuk lagi apa nama jamak. Belum masuk plural lagi. So, contoh dia. Ini contoh yang singular. Zalika talibun jadidun. Kawan? Zalika. Ini memang untuk singular. Zalika. Point untuk singular. Okay, bila untuk ramai. Bila dia punya khabar dia ni. Dia punya khabar dia. Dah jadi apa dia? Dah jadi jamak plural. Bentuk dia pun daripada talibun, bentuk dia jadi tullabun. Ini sekali lalu je. Bila kita masuk bab plural nanti kita akan discuss lagi pasal bab plural, perubahan bentuk dia, pattern dia apa semua. Jadi ini pun jududun. Jududun. Bukan jadidun lagi. Jadi tullabun plural, jududun. Jadi nak untuk plural. Makna dia tetap sama, tapi dia punya form dia dah berubah. Sebab form ni dia akan follow untuk form plural form. Judud dengan jadid untuk singular, judud untuk jamak. So dia punya ismu isyarah pun pakai yang jamak juga. Ulaika. Okay, nanti kita akan jumpa bila part ni. Kita akan jumpa bila kita discuss apa pasal jamak nanti. Dia coming lah. 2-3 minggu lagi rasanya. Okay. Dapat ya? Okay, aku nak close lah sekat ni. Ini boleh bawa tidur lah. Boleh faham kan? Okay. So dia punya 4 benda yang isim ada. 4 benda ni je. Isim pun ada 4 benda ni lah. Ambil mana-mana isim. Kita tengok dia gender dia apa. Sama ada mu'annas, muzakkar. Okay. Dalam ayat. Dalam ayat lah ni. Kalau dia sendiri-sendiri tak kisah. Dia indefinite ke definite, yang ni senang lah kita kenal kan, sebab dia ada alif lam ke tak ada alif lam. Sama ada dia proper noun ke ataupun common noun. Jadi kita boleh determine dia sama ada definite ke definite. Okay, case dalam tulisan yang tak ada baris, memang yang ni kena pakar lah, sebab nak baca dia tu. Case dia. Okay. Sekarang dia bagi baris, kita tahulah, baris dhammah. Maknanya yang ni pun follow baris dhammah lah. Baitun jadidin tak boleh jadilah. Jadi baitun jadidun. Ni fi baitin jadidin. Okey, ini bila baca yang tak ada baris, yang ni memang kena faham betul-betul lah. Okay, part case ni. Part case ni memang dalam discussion dia memang banyak lah. Dia bagi. Nanti kita akan jumpa. Okay. Lepas tu number. Yang ni kita kena kenal. Ini memang kena kenal. Jadid dengan judud. Kan beza tu. Kalau tak ada baris, memang nak sebut pun kena ada basic yang macam kita belajar sekarang ni lah. Okay. Talibun, dia punya jamak dia tullabun. Nampak? Okay. Ni kalau kita kata kepada pelajar, kepada student, to the student. Jadi talib ila talibin jadidin, dia kena tukar. Faham talibin jadidin ila talibin jadidin, ataupun min tulabin jududin, dia kena tukar. Baris pun tukar, bilangan pun tukar. Dia punya makrifah nakirah pun tukar. Kalau muzak, ini biasanya dia tak boleh tukar macam tu je kan. Dia punya subjek dia kita tukar. Dia punya mu'annas muzakkar, dia punya sifat pun kena tukar. Okey. Jadi isim dia punya key point, mana-mana dalam pelajaran bahasa Arab pun, bila part bahagian isim ni, yang inilah yang dia nak draw in dalam kepala orang yang belajar bahasa Arab. Isim dia ada 4 benda ni.
Okay? So, 4 benda ni kita kena ingat, kena hafal sebab nanti selalu jumpa. Nanti dia akan ingrain dalam kepala kita yang isim memang ada 4 benda ni. Kita tengok, kita tahu isim akan ada 4 benda ni. Dia ada gender, definite, case, number. Okay. Itu untuk malam ni. Okay, so dalam WhatsApp nanti aku bagilah supporting document untuk kita ingat balik nota-nota apa semua video-video ke, so that kita boleh ingat this key point, the 4 key point untuk isim. Khatam isim dengan benda ni lah. Kita tahu dia ada 4 benda yang dia pakai. Okay. Petani hari ni tak turun sawah, okay, tak letih sangat. Aku pun letih dah ni. Okay. Okay. Saiful. Boleh tutup Saiful? Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.